membuatkan saya sesat dalam pencarian makna. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nursamila Samsudin. Saya sebagai booktuber anda akan membuat ulasan buku. Pada hari ini saya akan membuat ulasan sebuah buku terjemahan daripada karya Paulo Coelho yang asalnya berjudul Alchemist, dan setelah diterjemahkan ia menjadi Ahli Alkimia. Ia merupakan satu kisah pengembaraan seorang pemuda pengembala bili-bili bernama Santiago. Apakah yang telah dipelajari oleh Santiago sepanjang dia mengembara mencari harta karun yang muncul di dalam mimpi-mimpinya? Mimpi yang indah. Ini dah macam buku falsafah. Banyak bahasa tersirat, perkataan yang tersirat yang bila kita terjemahkan, kita nampak bahawa ia tentang kehidupan. Santiago bercerita kepada bili-bilinya. Setiap kali Santiago bercakap dengan bili-bilinya tentang perkara-perkara yang dilihat sepanjang pengembaraannya, perkara itu melekat di dalam kepala Santiago. Satu yang kita boleh pelajari ialah bila kita dapat sesuatu yang sangat berguna, kongsikan. Coelho dia boleh membandingkan di antara manusia dengan kambing bili-bili, yang mana dikatakan bahawa manusia kalau sekadar hidup cuma nak mencari makanan, minuman, maka tak lebih tak kurang macam kambing bili-bili. Dia dapat melihat bahawa dunia ini luas walaupun dia pergi kepada satu tempat yang seakan-akan sama, iaitu ada padang rumput yang lapang saja. Padang rumput kan sama seperti hijau, lapang macam tu. Tetapi sebagai seorang manusia yang membaca dan berfikir, dia akan melihat perbezaannya. Lalu banyak cerita di dalam cerita ahli alkimia ini. Lumbung yang mencari zamrud. Bila dah terlalu lama dia mencari, rasa putus asa, dia baling je batu tu. Dia tak nak batu tu. Sedangkan batu itu sebenarnya adalah batu zamrud. Pencarian dia sebenarnya dah berakhir dengan menemui batu tersebut. Yang dia nak ajar pada kita bahawa jangan putus asa. Tak ada titik noktah dalam setiap usaha. Lepas 2 tahun menjadi pengembala bili-bili, membuatkan dia jadi seorang ekspertis. Dia kenal bili-bili dia, rutin harian bili-bili dia, malah dia seolah-olah mampu bercakap dengan bili-bili dia. Okay? Dan dia menjadi pengetam bili-bili yang sangat mahir sebab dia dah buat benda tu selama bertahun-tahun. Dan di sini Paulo Coelho nak mengingatkan kita bahawa benda yang kita buat hari-hari bertahun-tahun lamanya, benda itu akan menjadikan kita sebagai seorang ekspertis. Saya suka nak menyentuh satu perkara yang diketengahkan di dalam buku ini, iaitu semasa peristiwa Santiago kecurian duitnya. Dia tak ada apa-apa. Okay, dia tak ada duit, dia tak ada kenalan dan dia tidak pandai berbahasa Arab. Sedangkan dia berada di kalangan warga Arab pada waktu itu. Dan sukar untuknya berkomunikasi, menceritakan yang dia dah kehilangan duit. Okey, tetapi apa yang Santiago ada sehingga membuatkan dia berjaya meneruskan kehidupannya di tempat orang tanpa tahu bahasa orang tu dan tanpa ada satu sen pun duit di tangan. Apa yang Santiago ada? Dia ada keyakinan dan dia ada kemahuan untuk terus hidup, teruskan pengembaraannya, iaitu dengan belajar bahasa masyarakat tempatan. Malah dia juga cuba untuk bekerja mendapatkan kembali wangnya. Itu lagi kesanggupan untuk belajar sesuatu yang baru di tempat yang baru. Bagaimanakah Santiago boleh mendapat keyakinan untuk dia belajar bahasa Arab? Sebab dia telah belajar bahasa tanpa bahasa. Apakah itu?
dia telah memahami bahasa biri-biri sebelum dia belajar bahasa manusia yang lain. Tadi saya ada bercerita tentang Santiago faham akan rutin biri-birinya dan biri-birinya juga faham akan rutin Santiago. Jadi Santiago, sebab dia dah tahu bahawa bila dia bersama biri-biri itu dalam jangka masa yang lama, dia akan memahami haiwan itu. Tak mustahil untuk dia turut memahami bahasa manusia walaupun manusia itu dari negara yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Dari situ dia bina keyakinan untuk mempelajari bahasa Arab. Di dalam buku ini juga ditegur sikap-sikap manusia yang takut kepada perubahan melalui watak saudagar kristal, tempat Santiago ni bekerja semasa dia kehilangan wang dan dia tak kenal siapa-siapa. Saudagar itu juga sebenarnya mempunyai impian yang sama dengan Santiago, iaitu ingin mengembara. Tetapi bila dia dah berada di comfort zone, iaitu dia sudah ada perniagaan, dia ada rumah, jadi dia takut nak melangkah keluar. Tetapi dia menggalakkan Santiago untuk meneruskan impian Santiago sebagai pengembara dan pencari harta karun yang dimimpikannya itu. Dalam pengembaraan yang diteruskan oleh Santiago, dia kemudian bertemu dengan seorang lelaki Inggeris. Kedua-dua mereka mengembara bersama. Dari situlah penceritaan ahli alkimia bermula. Baiklah, saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk buku Paulo Coelho, Ahli Alkimia, daripada terjemahan penerbitan The Bibliopress dengan penterjemahannya Hasri Hassan. Dan saya menggalakkan anda untuk membeli dan membaca buku ini kerana terlalu banyak. Kalau saya nak kongsikan di sini tak mampu rasanya. Anda juga boleh mendapat sesuatu melalui perspektif anda sendiri. Sebab frasa-frasa di dalamnya merupakan ayat-ayat yang pada saya adalah kod-kod misteri yang bila seorang pembaca itu membaca, tak akan sama tafsirannya dengan orang lain. Like dan kongsikan. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk video-video yang seterusnya dan perkongsian selain daripada ulasan buku, ada perkongsian tips-tips atau motivasi penulisan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.